Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke dalam pengajaran kimia. Okey, hari ini kamu akan diajar mengenai konsep mol. Apa itu konsep mol? Kenapa kita gunakan mol? Okey, dalam kehidupan seharian, biasanya kalau kita cek kandungan gula dalam darah, biasanya kalau kamu perasan ada perkataan mol. Kalau yang kena gout, kamu akan jumpa satu perkataan nama dia mol. Biasanya benda-benda itu untuk menguji keperkatan sebenarnya. Tapi dalam kimia ini kita gunakan konsep mol untuk mencari pertama sekali ialah kita cari bilangan zarah. Okey, kita cari bilangan zarah. Okey, sebelum kita pergi kepada konsep mol lebih jelas, kita membuat latihan analogi lah. Kalau sepasan biasanya 2 unit, kalau sedozen 12 unit. Kalau 3 dozen 3 kali 6 adalah 18 unit. 4 pasang 4 kali 2 dapatlah 8 unit. Saya mahu 4 pasang baju Melayu. Maksudnya ada 8 unit lah semua. Setengah dozen setengah kali 6 dapatlah 3 unit. Itu untuk setengah dozen. Okey, kita masuk kepada bilangan zarah untuk 1 mol. Okey, sama juga seperti analogi ini, biasanya kita gunakan nombor Avogadro. Kalau 1 mol bilangan zarah ini banyak ni. Ini pun saya sudah bunda, tapi disebabkan terlalu panjang, jadi kita terpaksa buat dalam bentuk piawai lah. Kali 1023 unit. Tapi biasanya kami tidak guna unit, kami guna per mol. Okey, 1 mol ini sama seperti inilah nombornya ataupun yang panjang ini. Banyak ni, per mol. Jadi kita kembali di sini. Okay, bilangan zarah dalam 1 mol ialah 602 kali 10 kuasa 23. Ini untuk 1 mol. Jadi ingat balik ya, contoh zarah yang kamu sudah belajar. Yang pertama dalam bentuk atom, yang kedua molekul, yang ketiga ion. Okey, pemalar Avogadro ini saya sudah nyatakan tadi, dia mesti per mol. Ini dia punya unit per mol. Per mol ni maksudnya setiap 1 mol sama dengan 602 kali 10 23. 10 kali kuasa. Okey, bilangan zarah boleh dihitung dengan menggunakan pemalar Avogadro. Pemalar Avogadro, kalau 1 mol, ini contoh 1 mol kali dengan nombor Avogadro, jadi kamu dapatlah bilangan zarah 6.02 kali 10 kuasa 23. Kita bahagilah kalau untuk dapatkan bilangan mol balik. Jadi 6.02 kali 10 kuasa 23, dapatlah 1 mol balik. Misalnya sebagai contoh 2 mol 2 mol zarah, jadi kali dengan 6.02 kali 10 kuasa 23, jadi kamu akan dapat 12.04.
Jadi apabila kita bahagi balik, dapatlah balik 2 mol ini. Jangan lupa ini per mol ya. Ini per mol. Nanti kita akan belajar kira balik lah. Okey, ingat balik contoh darah, atom, molekul dan ion. Nanti kita akan pergi secara lebih terperinci lah nanti. Okey. Kita tengok kepada contoh 1. Okey. Hitung bilangan atom yang terdapat dalam 1 mol plumbum. 1 mol plumbum. Plumbum ini dia adalah sejenis unsur. Jadi bila unsur dia berdiri sendirilah. Jadi 1 mol plumbum ini bilangan mol, 1 mol kali dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Ini nombor Avogadro ya. Okey. Kalau dari mol nak dapatkan bilangan zarah, kita kena kali. Tapi kalau bilangan zarah nak dapatkan mol, kita kena bahagi. Senang saja sebenarnya. Jadi kita dapatlah jawapan. Ini saja, balik kepada Avogadro number tadi. Nombor Avogadro. Sorry lah, saya tercakap English. Jadi seterusnya, sebenarnya nombor Avogadro ini tak perlu hafal pun. Cuma kena tahu cara apply je. Dia unit dia per mol. Tapi kalau tiada unit, tiada masalah. Cuma kalau kimia ini jawapan akhir yang penting, kena letak unit. Tapi yang ini biasanya kuantiti, tidak letak unit pun, tidak letak benda ini pun tiada masalah sebenarnya. Sebab dia adalah sejenis kuantiti. Bukan kuantiti, apa benda, bilangan lah. Bilangan tak perlu letak unit lah. Okey, soalan yang kedua tadi. Okey, bilangan mol kuprum 0.5 kali dengan nombor Avogadro kali 6.02 kali 10 kuasa 23. Kita kira lah dengan kalkulator. Ataupun kalau 0.5 ni biasanya 1/2. Macam bagi 2, 6.02 kali 10 kuasa 23 bahagi dengan 2. Ini kasih mudah lah. 3.01 kali 10 kuasa 23. Kita kasih mudah. 6 jadi 3, 2 jadi 1. Ini kalau pandai sifir lah. Okey. Seterusnya, gas oksigen. Soalannya dia minta bilangan atom. Gas oksigen dia tidak berdiri satu atom. Dia mesti berdiri 2 atom oksigen. 2 atom oksigen yang diikat dengan ikatan kovalen. Ini dalam bab 5 lah kamu belajar. Bab 5 ikatan kimia. Jadi satu molekul gas, ini satu molekul. Ini satu molekul gas. Dia ada 2 atom oksigen. Jadi bilangan atom oksigen, bilangan mol, berapa mol tadi dia tanya? 2 mol. Dia minta 2 mol kali dengan nombor Avogadro 6. Mol. Ini tidak letak unit, tiada masalah kalau awal-awal. Kali dengan 2. Sebenarnya kalau kita letak unit, kita akan nampak juga yang mana kena potong sebenarnya. Sebab ini apa, mol bahagi mol, ni bahagi mol, ini mol bahagi dengan mol, dia akan dapat 1 lah. Ini dalam matematik lah. Kita kasih matikan semua, atau kasih mangsuh lah kalau bahasa sopan sikit. Jadi kita kira lah 2 mol kali dengan yang ini kali dengan yang ini, 2 atom oksigen. Dapatlah, kalau tinggal jawapan begini tiada masalah. Ini kalau begini pun tiada masalah.
Ini panggil apa, bentuk piawai lah. Kalau boleh bagi dalam jawapan beginilah, bentuk piawai. Kalau bahasa Inggeris panggil standard form. Okey, kita buat latihan. Soalan dia minta hitung bilangan atom. Jadi minta maaf, cikgu lupa bagi dia punya ni nombor Avogadro. Dia punya pemalas 6.02 kali 10 kuasa 23 per mol. Jadi kita tengok 1 mol zinc, bilangan atom zinc sama dengan 1 mol kali dengan nombor Avogadro. Bilangan mol kali dengan nombor Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23. Salah, saya kasih inilah, dia cantik buat beginilah. Per mol ni kita kasih mansuh, kita dapatlah 6.02 kali 10 kuasa 23 atom zinc. Okey, seterusnya 1.5 bilangan atom ferrum. Ferrum ni besi ya, besi, iron. Jadi 1.5 kali dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Cikgu tidak letak unit ya, tidak letak unit, tidak ada masalah. Jadi kita kira 1.5 kali 6.02 dapatlah 9.03 kali 10 kuasa 23 atom. Seterusnya ini sama juga nitrogen. Nitrogen dia tidak boleh berdiri satu atom. Dia tidak boleh berdiri satu atom, dia mesti dua atom kalau gas nitrogen. Sebab kalau berdiri satu atom memang tidak stabil, dia kena dua atom lah kalau mau bentuk gas. Jadi kita kira lah bilangan atom nitrogen yang terdapat dalam gas nitrogen. Okey, berapa mol dia minta? Okey, 6 mol kali dengan nombor Avogadro. Okey, per mol kali dengan 2. Okey, kenapa 2? 2 ini merujuk bilangan ada 2 atom dalam gas nitrogen. Jadi kita kira lah 6 kali 2 12, 6 kali dengan 6.02. Jadi kamu akan dapat 72.24 kali 10 kuasa 23. Jadi kalau kita mau buat dalam bentuk piawai begini, asal ini teranjak, yang ini akan ternaik, dapatlah yang ini. Jadi inilah bilangan atom. Jadi apa lagi soalan? Okey,
Setakat itu sahaja untuk hari ini. Ini bahagian 1. Nanti kita akan pergi kepada bahagian 2. Kita kena belajar slow and steady. Dan terima kasih.